Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Puan Suzana. Nama saya Hisham Hamizan bin Narawi dari kelas DGU 2A. Nombor pendaftaran saya ialah 05 DGU 20F1025. Dalam tugasan tunjuk cara untuk kali ini, saya akan membentangkan tajuk mengenai Majlis Keselamatan Negara iaitu MKN. Majlis Keselamatan Negara merupakan agensi yang ditubuhkan di bawah Jabatan Perdana Menteri Malaysia di mana bertanggungjawab dalam menguruskan dan mengkoordinasi pelaksanaan dasar-dasar yang berkait rapat dengan keselamatan negara. MKN mula ditubuh pada 7 Julai 1971 yang menggantikan Majlis Gerakan Negara atau lebih dikenali sebagai Mageran yang hanya berkhidmat selama 2 tahun sahaja dari 1969 hingga 1971. Terdapat 3 fungsi teras MKN terhadap negara iaitu mempertahankan kedaulatan negara dan kepentingan strategik, pengurusan krisis dan bencana dan pengurusan sempadan tanah, maritim dan udara negara Malaysia. MKN menjadi agensi terpenting di saat negara sedang dilanda oleh pandemik COVID-19. Antara individu yang terlibat dalam agensi ini ialah Tan Sri Muhyiddin Yassin iaitu Perdana Menteri Malaysia, Datuk Muhammad Rabin Basir, Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, dan Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob iaitu Menteri Pertahanan Malaysia. Sejarah penubuhan MKN 20. Setelah insiden rusuhan kaum yang berlaku pada 13 Mei 1969, ini telah menimbulkan kesedaran tentang pelbagai pihak mengenai pentingnya menguruskan komuniti yang berbilang kaum seperti di negara Malaysia. Insiden ini telah mengingatkan kepada kerajaan bahawa penting untuk menjaga keharmonian, keselamatan dan keamanan dalam negara. Justru itu, pada 16 Mei 1969, kerajaan telah menubuhkan Majlis Gerakan Negara iaitu Mageran yang berperanan sebagai meningkatkan keselamatan awam, pertahanan negara dan keamanan pemeliharaan untuk orang awam, bekalan dan perkhidmatan yang kritikal kepada negara. Pada tahun 1971, Mageran telah dibubarkan kerana keadaan dalam negara yang telah bertambah baik. Ancaman pengganas komunis masih berterusan dan dikhawatiri akan berulangnya insiden perselisihan kaum pada masa yang akan datang. Kerajaan juga merasakan sebuah badan atau agensi yang bertanggungjawab dalam pengurusan hal-hal keselamatan di peringkat nasional, negeri, daerah dan kampung diperlukan kerana terdapat ancaman komunis dan hubungan antara kaum yang masih rapuh. Sehubungan dengan itu, kerajaan telah bersetuju untuk menubuhkan satu agensi iaitu Majlis Keselamatan Negara iaitu MKN pada 23 Februari 1971. MKN diberi tanggungjawab dalam menyelaraskan dasar yang berkaitan dengan keselamatan negara dan memberi arahan mengenai keselamatan termasuk pergerakan keselamatan, keamanan awam dan semua perkara yang berkaitan dengan keselamatan terhadap negara. Sejak penubuhannya pada 23 Februari 1971, MKN telah mengeluarkan arahan sebanyak 21 arahan dalam menangani pelbagai ancaman-ancaman keselamatan, antaranya seperti kedatangan pendatang asing tanpa izin, kerjasama dua halap keselamatan dan pembangunan sempadan, penyeludupan kawalan keganasan, ketenteraman awam serta pengurusan krisis dan bencana. Punca kuasa kepada MKN adalah arahan MKN nombor 1 yang bersandarkan kepada Akta Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 1979 yang menjelaskan pembentukan dan tanggungjawab Majlis Keselamatan Negara. Pelbagai jawatan kuasa telah ditubuhkan bagi membantu MKN dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya. Sebagai contoh, jawatan kuasa keselamatan dalam pembangunan untuk sempadan Malaysia-Thailand iaitu KESPAN. Jawatan kuasa yang lain adalah seperti jawatan kuasa perisikan negara, jawatan kuasa perancang gerakan, jawatan kuasa gerak saraf dan perang saraf dan lain-lain lagi. Terdapat 21 arahan yang dikeluarkan oleh MKN sejak tahun 1971. Arahan yang kerap digunakan adalah arahan MKN nombor 20 yang menggariskan dasar dan mekanisme pengurusan dan bantuan bencana negara. Antara arahan MKN yang terbaru adalah arahan MKN nombor 21 yang menggariskan mekanisme pengurusan ancaman ketenteraman awam. Dalam arahan ini, ancaman ketenteraman awam adalah ditaktifkan sebagai insiden atau rusuhan-rusuhan sama ada dirancang atau dengan spontan yang dicetuskan oleh kumpulan agama, politik, perkauman, ekonomi ataupun sosial. Arahan MKN yang baru akan dikeluarkan dari semasa ke semasa
bagi menghadapi ancaman dan cabaran keselamatan pada masa kini dan mendatang seperti ancaman non-tradisional, antaranya hak manusia, pemanasan global, ancaman ekonomi, dan jenayah rentas sempadan. Peranan Angkatan Pertahanan Awam dalam MKN 20. Berikut merupakan 11 peranan Angkatan Pertahanan Awam dalam MKN 20. Yang pertama, melaksanakan dan menjalankan kerja-kerja menyelamat mangsa-mangsa bencana dan harta benda yang terancam atau akan terancam. Yang kedua, menyedia kenderaan pengangkutan darat dan air untuk tugas-tugas pengungsian, pemindahan mangsa-mangsa bencana dan penghantaran bahan-bahan makanan dan keperluan ke tempat kejadian bencana. Yang ketiga, membantu KKM di tempat kejadian dalam memberikan bantuan kepada mangsa-mangsa bencana. Yang keempat, memberikan rawatan kecemasan kepada mangsa-mangsa di tempat kejadian bencana. Yang kelima, menyediakan perkhidmatan ambulans dan memindahkan mangsa-mangsa bencana ke hospital atau klinik kesihatan. Yang keenam, melaksanakan kerja-kerja menyelamat untuk operasi mencari dan menyelamat mangsa yang hilang, lemas maupun terperangkap. Yang ketujuh, menjalankan tugas-tugas pembersihan dan pemulihan kawasan selepas bencana. Yang ke-8, menguruskan mayat-mayat akibat bencana. Yang ke-9, memastikan keselamatan kesemua petugas dan orang-orang awam di dalam kawasan menyelamat. Yang ke-10, membantu menyelenggara pusat-pusat pemindahan dan mengagihkan makanan kepada mangsa-mangsa bencana. Dan yang terakhir, membantu pihak PDRM dalam mengawal harta benda dan keselamatan mangsa-mangsa bencana. Cara membantu pengagihan bantuan. Cara membantu pengagihan bantuan terbahagi kepada 3, iaitu pentadbiran dan pemantauan disiplin anggota, penerimaan sumber makanan, dan urusan penyediaan dan perhidangan makanan. Pentadbiran dan pemantauan disiplin anggota meliputi 8 perkara, iaitu memantau petugas, keperluan harian mencukupi, pakaian yang sesuai, membuat ringkasan pesanan diet, menyediakan label diet, arahan kerja harian, arahan catering yang betul, dan bimbingan berterusan. Memantau petugas dengan memantau kehadiran disiplin dan prestasi petugas. Keperluan harian mencukupi dengan memastikan semua keperluan harian mencukupi bagi penyediaan makanan. Pakaian yang sesuai dengan memastikan tukang masak berpakaian seragam lengkap dengan perlindungan. Membuat ringkasan pesanan diet. Dengan membuat ringkasan pesanan diet, formula interal, catuan makanan malam dan lain-lain yang berkaitan. Menyediakan label diet dengan menyediakan senarai bilangan setiap jenis diet untuk disediakan. Arahan kerja harian. Memastikan arahan kerja harian dipatuhi oleh setiap tukang masak. Arahan catering yang betul dengan menyeliat tugas tukang masak dan memastikan setiap proses kerja dalam aliran catering dilaksanakan dengan mematuhi arahan. Bimbingan berterusan dengan memberi bimbingan berterusan kepada tukang masak. Penerimaan sumber makanan meliputi 4 perkara, iaitu kuantiti dan spesifikasi, menyimpan di tempat yang sesuai, urus stor dan agih sumber atau bahan mengikut keperluan mangsa dan menu. Menyimpan di tempat yang sesuai dengan memastikan makanan yang disimpan dalam freezer adalah mengikut tata cara penyimpanan suhu yang sesuai serta mematuhi prinsip kebersihan dan keselamatan makanan. Kuantiti dan spesifikasi dengan menyemak dan menerima makanan mentah atau basah dan kering dari pembekal dengan memastikan kuantitinya mengikut pesanan dan kualitinya mematuhi spesifikasi kontrak serta akta makanan. Dan yang terakhir, merekod butir-butir makanan. Urus stor dengan mengendalikan stor-stor dengan tata cara pengendalian stor, merekod stok keluar masuk, praktif, FIFO, tiada stok luput dan kebersihan. Agih sumber atau bahan mengikut keperluan mangsa dan menu. Dengan mengagihkan makanan mentah atau basah dan kering mengikut menu dan resepi piawai bagi penyediaan makanan. Urusan penyediaan dan perhidangan makanan meliputi 6 perkara, iaitu saiz porsi, diet normal dan terapeutik, uji rasa, setiap hidangan mengikut bilangan diet, perhidangan berpusat centralized plating, dan agihan bekalan khas.
Saiz porsi dengan menyelia pemotongan makanan untuk memastikannya dilaksanakan mengikut saiz porsi. Diet normal dan terapeutik. Menyelia penyediaan diet normal dan diet terapeutik dengan memastikan mengikut cara penyediaan dalam resepi piawai, arahan jabatan dan disediakan dengan betul, bersih dan berkualiti. Uji rasa dengan menguji rasa dan mengambil tindakan pembetulan jika diperlukan sebelum dihidangkan. Siap hidangan mengikut bilangan diet. Menyiapkan hidangan untuk memastikan makanan dihidangkan mengikut jenis dan bilangan diet yang dipesan oleh wad serta mematuhi jadual waktu hidangan. Penghidangan berpusat centralized plating. Bagi sistem penghidangan centralized plating, hendaklah memeriksa penghidangan makanan ke dalam tray individu. Labelkan troli. Periksa tray yang telah digunakan dengan makanan sebelum dimasukkan ke dalam troli. Semak inventory krokeri, cutlery, tray selepas digunakan dan pastikan krokeri, cutlery dan tray dibersihkan selepas digunakan. Agihan bekalan khas dengan menyelia pengagihan bekalan formula internal, produk khas, formula susu bayi, bahan minuman kering dan catuan makanan malam. Sekian, terima kasih.